Assalamualaikum. Tajuk kumpulan kami berkenaan dengan menurut Piaget, individu sentiasa berusaha memahami dunia. Jelaskan pernyataan tersebut dengan menggunakan konsep-konsep penting dalam teori Piaget. Seterusnya, berikan cadangan bagaimana teori perkembangan Piaget dapat diaplikasikan dalam bilik darjah anda. Nama penuh Jean Piaget ialah Jean William Fritz Piaget, dilahirkan di Newcastle, Swiss pada 1989. Jean Piaget telah memperkenalkan sejumlah idea dan konsep untuk menjelaskan proses pemikiran anak-anak yang berubah daripada lahir hinggalah ke dewasa. Terdapat 4 tahap perkembangan kognitif dalam teori Piaget. Yang pertama adalah sensori motor yang bermula daripada awal kelahiran sehinggalah berusia 2 tahun, di mana pada tahap ini kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria lainnya untuk memahami persekitaran. Yang kedua, pra-operasional bermula dari usia 2 hingga 7 tahun, di mana kanak-kanak pada tahap ini berfikir secara simbolik, itu bermula daripada imej dan perkataan. Yang ketiga, operasional konkret bermula dari usia 7 hingga 11 tahun, di mana mereka boleh berfikir secara logik, boleh bercerita, menghuraikan dan memahami konsep sebab dan akibat. Dan yang terakhir adalah operasional formal berusia dari 11 tahun hinggalah ke dewasa, di mana ia boleh memahami konsep-konsep yang nyata dan sekaligus dapat menyelesaikan permasalahan. Seterusnya, kita memasuki kepada konsep utama teori kognitif Piaget. Konsep yang pertama ialah skema. Jean Piaget mengklasifikasikan skema sebagai binaan asas kepada tingkah laku bijaksana yang terdiri daripada maklumat maupun pengalaman sedia ada dalam pemikiran seseorang yang dapat membantu mempengaruhi tindakan dan pemahaman mereka. Secara umumnya, skema adalah struktur kognitif atau mental yang membolehkan individu mengurus dan menyesuaikan diri. Sebagai contoh, bayi akan mempelajari sesuatu perkara berdasarkan apa yang berlaku di sekeliling mereka yang merangkumi sebarang objek, teori maupun perbuatan. Konsep yang kedua ialah asimilasi. Asimilasi merujuk kepada keupayaan seorang kanak-kanak yang untuk mengubah perkara yang mereka sentuh dan tengok berdasarkan proses pemikiran dalam diri dia. Secara umumnya, asimilasi ialah penyerapan pengetahuan baru ke dalam skema atau rangka kerja yang telah ditetapkan. Contohnya, seorang kanak-kanak telah belajar tentang reka bentuk awal basikal. Dia akan menemui pelbagai reka bentuk basikal semasa belajar lebih mendalam berkaitannya. Konsep yang seterusnya adalah akomodasi ataupun pengubahsuaian. Akomodasi ini berlaku apabila anak-anak menyesuaikan skema yang sedia ada dengan maklumat dan pengalaman yang baru. Dalam erti kata lain, jika maklumat baru yang diterima sesuai dengan skema yang ada, maka ia akan diserap ke dalam skema. Jika sebaliknya berlaku, maklumat tersebut akan ditolak ataupun diubah suai. Contohnya, apabila kanak-kanak melihat suatu objek yang baru, objek itu menjadi pengetahuan yang baru bagi mereka. Jadi kanak-kanak itu mempunyai keupayaan untuk membina teori baharu untuk menyokong apa yang mereka pelajari. Konsep yang seterusnya adalah keseimbangan. Dalam keseimbangan pula, konsep asimilasi dan akomodasi bekerjasama untuk membentuk keseimbangan. Keseimbangan ini merupakan proses pemulihan keseimbangan antara pengetahuan sekarang dan pengalaman yang baru diperolehi. Contohnya, untuk melatih bayi minum daripada gelas. Biasanya bayi diberi susu melalui ibu ataupun botol susu, tetapi kita memberinya melalui gelas. Jadi bayi tersebut menemukan bahawa menyedut air dari gelas berbeza dari kebiasaan yang dilakukannya saat menyusu dari ibunya kerana perbezaan pergerakan mulut dan lidah. Seterusnya menunjukkan cadangan bagaimana teori perkembangan Piaget dapat diaplikasikan dalam bilik darjah. Yang pertama, kaedah Student-Centered Learning SCL ini fokus kepada pelajar untuk melihat, berinteraksi dan bertindak balas terhadap persekitaran pembelajaran. Guru berperanan sebagai membimbing dan memantau pelajar, manakala pelajar pula bertindak mencari dan menentukan sumber dan bahan pengajar mereka sendiri. Sebagai contoh, pelajar diberi tugas daripada guru untuk membentuk beberapa kumpulan kecil dan perlu membentangkan salah satu tajuk yang sudah diberikan oleh guru. Seterusnya, teori perkembangan Piaget ini dapat membantu guru untuk mencapai objektif pengajarannya sewaktu dalam bilik darjah. Guru perlu merangka bahan bantu mengajar yang menarik untuk membantu pelajar dalam memahami isi pembelajarannya yang sesuai mengikut tahap perkembangan kognitif pelajar, di mana proses PDP ini sepatutnya bermula dengan bahan konkret dan barulah bahan abstrak. Bahan bantu mengajar BBM ini dapat membantu guru dalam menyampaikan maklumat yang berkaitan dengan mata pelajaran supaya ia lebih jelas dan sistematik ketika mengajar.
Okey, ini adalah contoh-contoh bahan bantu mengajar. Seterusnya, yang ketiga, membuat penilaian yang tepat. Penilaian dan pengumpulan adalah pengolahan maklumat untuk mengukur pencapaian hasil belajar seorang pelajar. Guru perlu menilai kaedah pengajaran yang tepat untuk disesuaikan mengikut perbezaan individu murid yang mempunyai kecerdasan yang berbeza dalam pembelajaran. Penilaian dibuat untuk mengetahui tahap pembelajaran setiap pelajar dan memberi respon kepada mereka berkaitan kesilapan yang dilakukan. Ini memberi peluang kepada pelajar untuk menaik taraf prestasi dengan berdasarkan penilaian daripada guru. Yang keempat, meningkatkan keyakinan murid dan guru. Pengajaran konstruktif ialah pembelajaran yang berlaku melalui penglibatan aktif pelajar dalam pembinaan makna dan pengetahuan. Pengajaran konstruktif menggalakkan motivasi dan pemikiran kritis pelajar dan menggalakkan mereka belajar secara berdikari untuk meningkatkan keyakinan diri pelajar. Penglibatan aktif pelajar dapat dilihat melalui pelaksanaan aktiviti dalam bilik darjah. Contohnya model aktiviti Think, Pair and Share. Guru juga perlu yakin dengan pengajaran dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Kecekapan guru dapat meningkatkan kepayaan guru dalam menyampaikan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh pelajar. Akhir sekali adalah menerusi kandungan pelajaran menepati kehendak pelajar. Kandungan pelajaran yang digunakan oleh guru mestilah selari mengikut peringkat kognitif para pelajar. Ini kerana melalui teori Piaget, proses pembelajaran berlaku dalam pemikiran manusia adalah secara bertahap. Jadi kandungan yang digunakan oleh guru mestilah dirancang secara bertahap bermula dari tahap yang mudah kepada tahap yang susah. Sebagai contoh dalam subjek matematik, pelajar perlu bermula daripada urutan yang mudah iaitu nombor 1 digit kepada 2 digit dan seterusnya kepada urutan yang sukar kepada nombor 3 digit. Sebagai kesimpulan, teori Piaget sangat penting terhadap proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Kerana melalui teori ini sangat jelas bahawa perkembangan kognitif manusia adalah mengikut tahap umur mereka. Jadi guru perlu memainkan peranan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik minat pelajar menggunakan kaedah yang bersesuaian dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Hasilnya, proses pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan mampu memberi kesan yang positif terhadap kualiti pembelajaran di Malaysia.